Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu qudwatun biman i'taqada butlana salatihi wala bi muqtadin wala qari'in bi ummiyin wala iqtada biman zannuhu ahlan fabana khilafuhu a'ada la za hadasin aw khubusin wa sahha tida'un salimin bi salisin wa kuriha bi fasiqin wa mubtadi'in. Baik, masih dalam bab berjemaah. Yang ni ialah antara syarat-syarat nak sah berjemaah, masih dalam bab tu. Cuma yang ni khas mengenai syarat yang besar, kalau tak cukup memang tak sah solat dalam konteks berjemaah. Asal disebut wala yasihu qudwatun, tak sahlah mengikut, tak sah qudwah, tak sah ikutan, ikut-ikut biman, dengan orang mani imam yang i'taqada butlana salatihi, yang beriktikad ia makmum butlana salatihi, akan batalnya solat man tu imam tu. Tak sah makmum, tak sah ikutan makmum yang dia i'tiqad imam dia batal solat. Itu bahasa kita. Asal matan tu wala yasihu, tak sah ikutan biman dengan orang bani imam. Imam mana? Imam yang i'taqada, i'tiqad ia makmum butlana salati, akan tumaful lagi i'taqada, dia i'tiqad batalnya solatnya man tu imam. Faham ni lah. Tak sah kita makmum ikut orang yang jadi imam, yang pada kita imam ni sembahyang dia tak sah. Tak sah tu pasal apa? Boleh jadi kita ada syak pada dia ni pandai ke basuh kencing, dia ni baca Fatihah betul ke, dia ni lelaki ke tomboy, contoh lah. Tapi tomboy tu dia masalah lelaki perempuan. Dia ni Fatihah macam tak baca je, baca dalam hati. Baca dalam hati tak sah solat, mesti boleh dengar dengan telinga. Ataupun kalau kes-kes sekarang, makmum ni dia ikut imam ni Wahabi apa, dan memang dia faham yang ni Wahabi, yang ni ikut Wahabi, atau istilahnya dia memang ikut orang ni tak sah solat dia, bahkan tak sah akidah dia, tak sah makmum tersebut ikut dia. Jadi makmum yang tak boleh ikut ni makmum mana? Makmum yang memang i'tiqad pada imam, yang imam ni ada perkara yang membatalkan solat dia, makmum ni lah tak boleh ikut. Adapun orang yang tidak ada apa-apa i'tiqad, tak ada apa-apa sangkaan, tak ada apa-apa sangkaan kuat terhadap iman, yang imam ni batal solat dengan dia buat benda yang membatalkan satu, ataupun memang akidah dia batal pasal ada buat perkara yang boleh batal akidah. Kalau tak ada apa-apa i'tiqad, tak ada apa-apa. Jadi siapa yang ada i'tiqad, dia lah tak boleh ikut imam tu. Contoh kita sembahyang berhenti kat R&R, kita seorang pula tu, tak ada tempat nak berjemaah. Jadi siapa kita nak ikut? Mesti kita nak ikut orang yang pada kita sah solat.
Jadi kalau katalah imam yang duk ada tu, kita tengok imam ni pakaian semacam ni. Kepiah pun tak pakai, rambut pun tengok macam ada tocang sikit, katalah itu kan, kepiah pun tak pakai, tengok pun selekeh, katalah gitu kan. Jadi kalau dia memang tengok imamnya tu tapi tak ada itikad apa-apa, dia kata dah dilantik jadi imam, takkan orang lantik orang tak betul jadi imam. Kalau tak ada masalah apa-apa dalam itikad, ikut je lah. Tapi kalau kita memang ada itikad imam ni ada benda yang batal pada dia, tak sah. Jadi yang tak sah tu apa? Siapa yang ada itikad demikian. Sekalipun orang atau imam yang diitikadkan batal tu sebenarnya tak batal pun, sebenarnya elok sembahyang dia, akidah dia pun elok je. Tapi kalau kita ada itikad dia ada batal akidah, dia ada batal dengan sebab batal akidah, batal solat dia, ataupun batal solat dia sebab ada banyak perkara yang dalam bab solat kita kenal pasti atau tak kenal pasti pun, pada itikad kita, sangkaan kita yang sangat kuat, dia ni memang tak reti sembahyang, tak sah untuk jadi imam. Kita yang memang ada itikad dan sangkaan kuat pada imam macam ni, tak sah makmum ikut imam. Isu ni selalu orang cerita pergi Mekah lah kan. Mekah negeri apa? Wahabi. Bagus. Boleh tak ikut jemaah sana? Selalu orang tanya tu. Dan Wahabi pun selalu buat ujah ni. Arab Saudi Wahabi pergi umrah elok ikut imam. Oh, sedap dia kemah. Macam mana? Bagi pegang prinsip lah. Kita pergi sana, kita ada semak ke imam tu? Memang semua Wahabi ke? Umumnya Wahabi lah kan? Macam mana orang luar main masuk Malaysia, dia kata apa? Malaysia ni best country, very good country, betul ya? Very good ke? Kita kenal siapa good, siapa bad. Bahkan worst in the world. Kalau kita kenal, kita boleh kata gitu. Tak kenal, kita nak cakap macam mana? Orang luar dia kata, Malaysia is very best country, tabung haji is very best, no other country in world have tabung haji, you know. No other country in world, Islamic country, that have tabung haji, especially for pilgrimage to Hajj. Macam Malaysia is very special. Orang luar kata gitu, kita tengok Allah. Itu orang yang tak faham, dia kata tak apa, kita yang faham kita kata macam-macam. Saya nak cerita apa? Tanggapan orang luar terhadap kita, tanggapan kita pada Wahabi. Okey, umumnya Arab Saudi Wahabi pemerintah dia Wahabi. Macam mana pemerintahan Bani Abbasiyah zaman Abbasiyah dulu? Umum pemerintah dia Abbasiyah. Abbasiyah. Mu'tazilah semua je. Imam Ahmad bin Hanbal Mu'tazilah. Bukan. Tapi pemerintah dia, penguasa dia hak tu. Maka hak tu lah. Cuma bila dilantik jadi imam, semua imam dia ke? Boleh jadi ada imam dia, boleh jadi yang belah kita. Ramai yang belah kita lagi. Hatta Wahabi tu yang jadi pensyarah-pensyarah universiti, saya ada kenalan-kenalan juga lah sana, yang pergi bergaji sana pun ada. Memang ada yang dah balik mai sini pun. Dia balik tak jadi Wahabi pun. Siapa? Pensyarah dia bukan semua Wahabi. Yang jadi imam pun dia kata bukan semua Wahabi. Yang Wahabi dia sebut lah. Tak payah saya sebut tadi. Disebutlah yang Wahabi tu siapa, yang memang tegar pahaman Wahabi ni. Yang lain kata dia tak. Okey. Tak ada pahaman Wahabi, tak kata Allah alal arsh. Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, berjuzuk. Allah Ta'ala berjisim. Setiap yang ada ruh ada jisim. Allah pun hidup, Allah pun ada jisim. Gila babi apa akidah kita? Apa nak sebut? Jadi di atas kita pun tak ambil peduli imam tu siapa, baik imam Masjidil Haram ke, imam Masjid Nabawi ke. Ada imam kita ikut je lah, pasal ambil zahir orang Islam. Zahir orang Islam orang beriman, zahir orang Islam, tambahlah jadi imam, tentulah imam dia nanti kalangan kita yang terbaik. Selagi kita tak ada apa-apa yang ikut dengan dia, tak ada apa-apa, ikut je lah. Satu boleh ikut, walaupun umumnya sebut Arab Saudi ni negara Wahabi, boleh, faham saya cakap apa? Untuk pergi, kalau kita tak ada apa-apa yang ikut, tak ada masalah. Tapi kalau kita gigi siap dah, aku tak jemaah puak-puak ni. Padahal bukan semua. Macam mana pun, walaupun imam tu ahli sunnah wal jemaah,
walaupun warak gila punya, tapi berdasar sangkaan kita dia Wahhabi, tak sah kita ikut, tak boleh ikut lah. Bila tak boleh ikut, banyak rumah, banyak hotel lah, dah tak boleh ikut. Ataupun sembahyang Masjid Haram tapi kita tak sembahyang ikut dia, buat jemaah lain lah. Nak sebut dalam prinsip, siapa yang kita intikad sembahyang dia tak sah kita ikut, tak sah kita ikut. Kalau tak pergi Arab Saudi pun kita pergi Perlis. Pergi Perlis. Kenapa Perlis? Perlis kan ada bunyi-bunyi macam tu sikit kan? Sikit ke? Semua orang kena. Orang pergi Perlis mesti orang terkejut gila. Dia macam tu kan? Ada stuck sikit kan? Wirid ada. Tambah buat keluar tasbih. Tasbih besar. Nikir besar dia bang. Yang ni sekali dia kata ni Tok Cha. Tasbih Tok Cha. Pergi masuk Tok Kong Cina. Tukang siam. Selama ke dia cakap itu? Tambah kubur gantung sini. Sah Tok Cha. Tok Cha pula tak apa. Bodoh. Orang tak kenal Tok Cha dengan orang Islam. Dia pakai macam tu Tok Cha dah. Yang dia duk pakai taik, dia pakai kot tu, tak ada apa kata ni Yahudi pasal pakai tai. Tak ada pun dia cakap gitu. Sadar. Saya tak boleh sebut itu. Dia berangin sikit. Apa nak sebut. Jadi orang yang kita intikad tu kata tak payah pergi negeri Arab Saudi, kita pergi Perlis. Perlis ya. Contoh lah kan. Perlis mana tak tahu lah. Perlis bukan satu negeri ya. Semak aku ada negeri Perlis lain. Contoh lah. Pergi ya negeri tu macam mana? Padahal imam tu bukan imam tu pun imam kita. Tapi kita intikad dia tak sah kita ikut. Di sebaliknya imam tu Wahhabi. Kita tak kena, kita ikut aja. Ikut-ikut lepas bayang dapat maklumat macam mana? Wahhabi. Contoh lah, Wahhabi pun bukan Wahhabi biasa, Wahhabi totok je, gila je. Nabi Adam pun dia nafi. Yang tu bukan Rasul kata dia. Yang ni adalah manusia, Abu Bashar ya. Bukan manusia. Bukan manusia, sorry. Bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi pun tidak, apatah lagi Rasul. Tak ada dalil, tak ada nas kata Nabi Adam adalah Nabi, apatah lagi Rasul. Gila oh. Boleh keluar Islam. Kita ikut imam tu. Tak kira lah kat Arab Saudi ke, kat negeri kawan tu kan. Macam mana? Tak, tengok-tengok macam tu. Dah ikut dah ni, sembahyang dah ni. Macam mana? Dia ada kaedah depan lagi. Apa dia? Yang tu lah kita sebut tu. Kalau memang macam tu, tak sah sembahyang. Pasal apa? Pada sangkaan kita, yakin kita, dia sembahyang betul. Tengok-tengok, ternyata tak betul. Tak sah ikut. Bukan saja tak sah ikut, batal solat tu. Bahkan bukan saja batal, wajib qada sembahyang lain. Wajib qada. Kalau dah keluar waktu, qada. Kalau dalam waktu, kena sembahyang lain. Dah. Kena ulang sekali lagi. Boleh? Faham? Hukum? Boleh? Ngerti? Itu maksud matan. Wala yasihu qudwatun bimani taqada butlan salatihi. Tu matan ni, kalau fiqh ni, kalau boleh hafal, biasa. Ulama-ulama dulu matan-matan macam ni orang seronok menghafal. Saya pun tak ada hafal pasal saya belajar kitab ni dia ujung tu maksudnya bukan mula-mula mengaji. Dekat Ampar ni saya nak suruh hafal, banyak benda lagi nak kena hafal. Tapi antara kitab kalau nak suruh hafal kitab ni. Matan Zubat tu pun boleh kot, takut banyak sangat jadi tumpul lah kan. Mak ni apa ni 40 tu. Tukar kalau agak beban. Bagi habis bab akidah tu. Sampai bab fiqh tu tukar. Matan Arba'in. Dia nampak nipis tu dia hemah tinggi sikit. Betul-betul. Setuju. Tengok 1000 bait alfiah. Allah. Baru bab taharah. Bab taharah apa? Tak masuk lagi. Hafal per minggu lah, kat sebulan lah. Tak masuk lagi. Bab bersuci tak masuk lagi. Bab air tak masuk lagi. Dia semangat tu kurang sikit. Betul lah dalam Jawarah dia sebut. Lakin minat tatwili kallatil himam. Betul dia sebut. Hemah kita akan jadi tumpul pasal tebal dan banyak. Ni pun tengok banyak juga, tapi fiqh memang banyak. Fiqh tak ada simple macam tauhid. Ngaji tauhid kalau buat daurah 3 hari 4 hari, kalau baca betul-betul boleh habis. Fiqh biasanya tak boleh. Kalau boleh tu level lain. Saya biasa mengaji 2 hari habis matan Zubat. Matan Zubat bukan ngapal, ngaji 2 hari habis. Tapi tak apa lah, sama level lah. Saya mengaji pun level tu, dia yang mengajar pun level tu. Arab lah tu, cakap Arab, tak cakap Melayu langsung. Dia ajar tauhid tu, ada apa tu, tak sampai 2 jam.
Saya ingat ke dia macam baca lah, nama pun daurah. Tapi tak apa, kita biasa mengaji nak bagi lalu kitab ya. Memang mengaji itu pun memang kena mengaji, ada tempat mengaji itu. Okey, jadi asal nak sebut tambah dia bagi matan je ni, jadi ambil perhatian kaedah-kaedah dia sebut tu. Saya sebut misal contoh tu untuk memahamkan matan. Baik, itu satu. Itu saya sebut tadi negeri tu tak. Kalau tak negeri tu pun kita lah gimana masjid kita duduk berjalan ni, singgah macam ni tengok Tok Imam ni, pada kita sembahyang kita lah. Aku tengok macam lain macam imam ni. Pada kita yang ikut dia butalan, ataupun ada sangkaan kuat, kita kata sembahyang ni lain macam saya ikut pasal sangkaan kuat. Kalau ada sikit imam ni boleh macam mana, sikit-sikit tu tak ada apa, istilah waham tu tak ada apa. Tapi kalau main zon, main yakin, tambah iktikad, tak boleh ikut walaupun ternyata imam tu betul. Ya, tu bagi faham prinsip dia nak sebut syarat tu. Yang ni, yang dengan sebab ni lah kita dah belajar dulu, sembahyang satu saf tapi dah dia tak setuju dengan imam tu, sama ada dia iktikad batal ataupun kata imam ni aku tak boleh ikut lah, imam ni pelak apa dia, pada dia tak guna ikut imam ni, dia takbir, imam takbir, dia takbir, nampak macam dia ikut imam tapi dia tak ikut imam. Tu yang jadi macam tu. Tu yang boleh batal sembahyang makmum tu apabila dia menunggu imam. Dia dah habis baca Fatihah, baca surah, sebelum tu doa iftitah, imam tak rukuk lagi. Dia dah habis surah tapi tak rukuk pasal tunggu imam, padahal tak niat ikut imam, padahal dia sangka imam buat benda batal. Dia memang tak niat ikut imam tapi dia tunggu imam, batal solat. Tu yang ada kes macam tu itu. Baik, jadi yang tu pertama, wala bimuqtadin, wala yasihu qudwatun bimuqtadin, atau bagi man, atau man, atau biman, pasal dia tulis dengan bi ada ba, sepatutnya wala muqtadin, wala bimuqtadin. Kadang-kadang diulangkan tu bukan untuk ataf, dia ulang tu untuk supaya jangan silap ataf. Tak apa tu, saya cerita dahulu tu, saya sebut tu. Dan tak sah ikut bimuqtadin, dengan muqtadin. Muqtadin ni bahasa lain makmum. Muqtadin tu daripada iktada, yaqtadi, iktidaan, fahuwa muqtadin, wa zaka muqtadan, isim fa'il, orang yang mengikut. Bahasa lain muqtadin, makmum. Lagi apa maksud tu? Tak sah ikut makmum. Kita sembahyang, ada jemaah dah, kita tak niat imam tu, kita niat makmum. Betul-lah, imam tu kita tak bersuka. Makmum ni ramai, dalam ramai-ramai makmum ni ada makmum yang pada kita boleh makan. Jadi kita tak niat ikut imam tu, sedangkan tapi kita ikut yang ni jadi imam, tapi dia tu makmum. Boleh? Makmum tu lah tak boleh ikut. Pasal apa? Tak sah kita berjemaah yang kita tak ikut imam tapi kita ikut orang yang ikut imam. Dia tak boleh double untuk ikut. Tak boleh makmum ikut makmum, yang makmum ikut imam. Tak boleh. Tak boleh. Boleh, faham? Boleh, tak boleh tu. Satu, tak sah ikut makmum. Melainkan makmum yang dah imam bagi salam. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum naik. Bila imam bagi salam, makmum naik, asal dia makmum, tapi sekarang dia dah sembahyang seorang diri, sah kita ikut dia. Kenapa sah pula? Pasal dia dah tak makmum, dia ex makmum. Punya putih ke apa, bekas makmum. Sekarang dia boleh jadi imam. Boleh? Sama ada kita duduk belakang nak ikut dia jadi imam, ataupun kita duduk sebelah, kita nak imam dengan dia, kita berunduk. Kita memang dah niat makmum dah, cuma tukar khilafah, tukar pentadbir, tukar imam, istilahnya ikhtilaf. Kita tukar imam. Tadi imam yang di depan tu, tapi dah bagi salam, terputus dengan imam ni,
kita nak niat imam juga. Kita nak ikut imam juga, tapi imam yang ni sebelah kita pun berunduk. Dia tengok ramai yang undur belakang dengan kita, buat soh belakang, tak salah duduk tepi. Yang tu pun kena ada satu fik juga dalam bab tu. Ada itu kita sebut sikit sebanyak. Yang tu tak apa, pasal dia makmum yang dah hukum semayang seorang, pasal imam dah bagi salam. 2, 3. Wala qari'in bi ummi, wala yasihu qudwatun bi qari'in. Tak kena. Tak kena saya baca. Wala yasihu, atau daripada biman. Wala yasihu qudwatu qari'in. Baca dengan idhofat. Wala qari'in. Wala yasihu qudwatu qari'in. Tak sah mengikut oleh orang yang qari bi ummiyin dengan ummi. Terjemah qari, kita pun biasa guna qari, ummi kita pun pakai ummi. Cuma definisi qari dan ummi dalam konteks berjemaah ambil itu betul. Qari dalam bab sembahyang berjemaah dengan mana orang yang tak cedera Fatihah, itu qari. Ummi dalam konteks berjemaah dia adalah orang yang ada cedera Fatihah, itu dipanggil ummi. Bukan qari ni qari tilawah Quran peringkat negeri antarabangsa ke, daerah, wilayah, sekolah. Memang qari orang panggil kan, tapi itu bukan qari dalam konteks berjemaah. Dalam konteks berjemaah, qari orang tak ada cedera Fatihah, walaupun tak pandai melagu apa, tapi cedera dia tak cedera, yang tu dipanggil qari. Ummi apa dia? Orang yang cedera baca Fatihah. Hang cedera lagi baca Fatihah hang. Cedera lagi. Cedera apa? Roh. Hang tak boleh jadi imam tau. Balik rumah hang kena sembahyang seorang, mak hang tak boleh ikut hang. Kalau mak hang, mak hang sebut mak dia lah. Sebab mak dia yang beritahu tu, anak saya 2 orang ni memang tak boleh sebut roh je lah. Hang tak boleh jadi imam kat mak hang kalau mak hang boleh sebut roh. Hang sebut roh baru boleh. Kalau mak hang tak boleh sebut roh macam hang, tak apa, saya sama-sama ummi. Boleh, faham saya cakap apa? Yang buat laporan lain pula, lagi dia cerita lain pula kat mak dia. Hilap dengar je, tekeh pula. Apa cerita ni? Nak cerita qari dan ummi. Jadi orang yang cedera Fatihah ni macam mana? Dia ada huruf-huruf yang tak boleh, makhraj huruf dia sebut tak betul. Ra, selalunya ghalib orang kita Melayu ni ra. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ra. Ra tak duduk makhraj ra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Ra bunyi ghain. Tu kena latih elok-elok tau. Patutnya seminggu boleh selesai. Kalau ada masalah teruk sangat. Ada orang punya 6 bulan tu. Tak ngapai lagi, bawa sebut roh, sampai boring. Boring tak boring pun kena betul ya. Ada satu madrasah kenalan saya lah, dia memang tegas macam tu. Kalau siapa budak-budak makhraj huruf tak betul, khasnya roh, kalau ada masuk madrasah dia, kalau dah hafal banyak juzuk kali pun, dia mesti berbetul roh, dia tak ingat apa lagi. Dia betul makhraj dulu. Tu ada seorang budak itu masuk ngapal berapa juzuk dah, 17 ke 18 juzuk dah dia dah. Masuk test baca ra tak boleh sebut. Tanya-tanya ngapai dah 17 18 juzuk. Hari-hari sebut ra 6 bulan. Tak ngapai lagi. Hari-hari sebut ra. Sampai dia puas hati ra dia sebut. Sampai 6 bulan bapak dia macam tak puas hati pasal lama sangat tak ngapai Quran. Pasal nak betul ra lah. Nak betul ra ayat ni nak betul ra betul. Kita ingat sekali pun macam tu lah. Nak betul ra takkan. Sampai tak ngapai 6 bulan. Bapak dia mai sembok ustaz. Gedebak. Saya tak biasa jumpa mak tapis kening gedebak. Sejam bapak dia dah belecak. Ustaz tu tanya gini, dah puas lah nak cakap. Saya nak bagi satu soalan. Pakcik nak anak pakcik ni
Quran habis 30 juzuk tapi tak boleh jadi imam. Pasal roh tak boleh sebut. Pasal dia ummi, orang lain walaupun tak hafal Quran tapi dia tak cedera Fatihah. Orang boleh sebut roh, anak pakcik hafal Quran, syahadah sekalipun, roh tak boleh sebut. Nak dia hafal Quran, dia tak boleh jadi imam. Dia suruh jawab tu, melengur macam tu. Melengur lah. Dia tanya tu kawan tu membebel sejam kat dia. Dia bagi tak sampai 2 minit. Melengur je. Bila melengur macam ni, dah malu, bawa balik ke lah. Tak, saya nak kata tu je lah. Makcik nak bawa balik bawa balik, dia melengur dengan parut. Menyesal, telefon balik. Ustaz, saya fikir panjang. Rupanya Ustaz buat tu betul lah. Saya nak hantar balik lah anak saya. Ustaz kata, minta maaf, saya budak saya dah buat keluar, saya tak masuk. Itu dia. Walaupun kaya, bagi duit setiap bulan kat aku 2-3 ribu. Bapak dia memang ada seorang budak tu bagi duit, tapi bila ada masalah, tak kira lah bapak nak bagi duit banyak kat aku kah, bagi sumbangan banyak untuk besar kah. Ada masalah dengan hang, bapak hari go out. Pasal dia gitu lah. Steady Ustaz tu. Memang dia ada prinsipnya banyak. Itu nak sebut tu. Jadi jangan malah sebut tu. Sambil cuci kuda, sambil pergi mandi, ro. Boleh nak kan tak nak. Macam mana hukum tajwid pun tak ingat, makrif sukun tak ingat. Urut lagi dia ingat pula. Siapa dia tu? Jangan buat main-main Jangan buat main-main Duduk ngaji dia elok. Pasal hampa syarat banyak tak cukup. Tapi saya terima agak kalau saya tengok ada improvement, seronok agak lah tengok. Pasal ada increase dari segi kebolehan, ada pertambahan boleh baca makin baik. Tapi kalau macam dulu mari macam tu juga tak ada berubah langsung, masalah. Saya pun tak ada sekan silu, saya pun ada prinsip saya. Mana saya suruh balik baik. Jadi qari tak boleh ikut umi. Andai kata macam ni, kita semayang, kita tak tahulah qari umi, kita pun selalu kadang bukan peduli tok imam ke mana kan. Tok imam semayang ni maghrib lah tu, kita buat Allahu Akbar, ikut imam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Batal semayang siap. Pasal apa? Umi. Kena sama yang lain. Bukan aku mufarakah. Tak sah. Pasal awal-awal tak sah. Pasal dia umi. Dia bukan mufarakah. Dengar elok ayat tu. Mufarakah ni dia ada buat silap dalam solat. Kita dah tak mau ikut dia. Yang solat silap dalam solat. Baru istilah ni mufarakah. Kalau awal-awal syarat dia tak cukup pasal dia umi. Tapi kita tak tahu. Baru tahu. Macam mana? Batal masa tu. Macam mana? Tak sah ikut. Itu buat macam mana? Kena sama yang lain. Batal semayang tu. Bukan boleh mufarakah. Dia bukan mufarakah dalam kes tu. Dia dengar lain tak? Faham lain? Buat tu. Ataupun dia baca tengok ada cedera dia baca. Saya pun ada agak imam-imam kena masalah agak. Tapi kita tanggung dia sebut elok kot telinga aku pekak kan. Nampak payah agak tu. Kadang ngaji tinggi. Tapi bila baca Fatihah satu hal, baca surah pun langgak tajwid. Kita berbulu ada ya. Saya tak boleh. Hang duk baca salah panjang minit tu, saya kan boleh dengar. Saya punya telinga ni panas dengar tu. Dia salah baca Quran. Salah bab cakap-cakap biasa tak bagi. Kalau salah baca Quran ni berdengung telinga ni. Apa saya nak sebut? Ni jadi imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim Allah. Terpaksa macam mana tu? Tapi ada orang tegur dia kata dia betul lah. Dia betul tapi kita duk dengar. Duk macam tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alaihim. Dia tak bunyi mim. Dia bunyi nun.
Fatih tu. Dulu saya tak ikut tu. Tahu dia jadi imam, saya pergi belah tempat lain. Lah ni, pasal bunyi kata ada orang dah pebetul dia, dengar ke lah tengok. Dah kata ada orang pebetul tu, yang saya, bayang enggak. Tapi kalau ikut, saya tak itikad butran tu lah. Tapi macam mana pun, kalau saya tak itikad pun, kalau memang dia uming, tu dia sebut belakang ni lagi. Dah, saya kena ulang banyak mana saya sembahyang dengan dia. Yang ni yang nak sebut prinsip juga. Apa dia? Kita makmum ikut imam, ternyata imam ni bermasalah, kita kena ulang balik sembahyang kita. Sama juga. Kita mengaji berguru, silap orang. Ngaji dengan Wahabi ke apa? Apa? Wahabi lah bahasa mudah. Ngaji Wahabi. Ngaji macam mana? Taubat ngaji lain. Tu dah lah Wahabi, tu hang punya sembahyang dulu macam mana? Hang pun Wahabi, tunggu hang Wahabi, sekarang ni bawa sedap macam mana? Pelak habis lah. Memang kena kodoh semua sembahyang. Dengan etikad hang kena taubat syahadah lain. Ya. Satu, jangan silap pilih imam. Pilih imam sembahyang fake pun tak boleh silap. Pilih imam yang ngajar akidah pun tak boleh silap. Lagi besar. Ada orang buat guru ni dia lebih kurang ya. Ustaz ni pun okey lah, dia pun ada PhD okey lah, ambil lah. Suka sangat orang PhD. Kenapa duk benci dengan orang PhD? Taklah benci, tapi tengok orang ada PhD banyak pelak. Dia bagus ada. Saya pun ada kenalan PhD kenal. Ada je yang bagus. Bahkan dia tak bangga dengan PhD dah. Yang ni berapa PhD dah? Tak ada PhD tak layak nak sembang dengan saya. Mana boleh orang tegak nak kena tunggu ada PhD. PhD pun dia punya PhD ingat hebat sangat lah. Apa? PhD cerita bak khatan, bak potong kulit lah tu, PhD dah. Cerita bak sunat tu dah. Kenapa buat cerita lain? Siapa dia? Tanya lain lah. Siapa dia? Dan PhD jangan duk sangka orang PhD ingat ngaji tinggi kan. Ada tinggi lah. Dia hanya buat kajian lagi kecil. Kadang-kadang bukan ilmiah pun. Dia apa? Buat PhD atas tajuk-tajuk apa? Kehadiran sembahyang berjemaah masyarakat Melayu di masjid dan di surau di Malaysia. Kok besar topik sangat. Di Perak. Di kawasan Lenggong. PhD dia tu lah. Bukan cerita hukum. Buat apa? Buat analisis lah. Dia ada disiplin dia macam ni. Tapi dia punya tajuk assignment, tesis dia macam tu. Untuk dapat PhD, untuk nak sembang lebih-lebih macam satu lesen boleh bercakap sebarang bab. Macam dia kalah mujtahid Imam Syafi'i semua. Pasal apa? Saya ada PhD. Ada PhD berapa? Ada berapa PhD? Ada PhD berapa? Lain tu. Lain. Baik. Nak sebut tang ni apa dia? Ni. Walau iktada biman zannahu kita baca. Boleh je baca zannahu. Kalau baca man zannahu, zan ia muqtadin makmum, hu akan man. Kalau man zannahu baca mubtada, idafat pada maf'ul bih ataupun idafat pada maf'ul. Tuan pakai dengan jinahu lagi. Saya sebut tu lagi yang melengu. Jikalau mengikut seseorang makmum biman zannuhu atau man zannahu, menyangka ia makmum, hu man tu imam, dia ahlan. Makmum duk sangka imam ni ahli untuk jadi imam. Maksud ahli ni berkelayakan, berkebolehan, mempunyai credibility, yang disebut bahasa moden sikit, memang layak untuk jadi imam. Lepas tu jawab bagi lau, tak jawab lagi. Fabana, kemudian fa tu atau daripada iktada, ikut-ikut, tengok-tengok. Fabana khilafuhu, saya sebut tadi, tengok-tengok Wahbi, tengok Ar-Rahmani Rahim, Umi, tengok ingat laki rupanya tomboy tahu tomboy apa? Tomboy perempuan pakaian lelaki, pakai cap, badan pun tengok kurus ya. Tek pun tak nampak. Sorry sikit. Memang perempuan lelaki
Dia tengok takbir Allahu Akbar. Buat suara macam macam siapa? Siti Nurhaliza rupanya tomboy. Mazhab apa dia pakai tak tahu lah. Sembahyang pakai baju macam tu ya, pakai seluar panjang itu lah. Kita ingat jantan, dia tu tomboy. Masuk tomboy itu perempuan lah. Macam mana? Batal sembahyang yang lain. Bukan mufarakah. Sama nak sebut pada situ. Bukan mufarakah. Fabana khilafu. Dia tengok nyata salah. Dia tengok Wahabi. Dia tengok Ummi. Dia tengok memang orang ada masalah. Buat apa? Jawab bagi lau macam ni. Dah. Tu jawab bagi lau. Lau huruf syarat. Tapi dia tak jazam. Tapi dia syarat letak dia jawab. Jawab dia dah. Kena ulang ia. Ia makmum. Ulang balik sembahyang dia. Istilah ulang tu sama ada di tengah sembahyang dia tengok nyata imam ni masalah. Ulang. Apa maksud ulang? Batal sembahyang tu, kena sembahyang lain. Itu maksud ulang. Ataupun ulang tu maksud dia macam mana? Ulang tu dia dah habis sembahyang, dia tengok ternyata Ummi. Pasal sembahyang Zuhur kita mana tahu. Tapi kali-kali bagi salam, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh fi cak mari dah. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim. Dengar kan? Pada dengar. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu sama. Sah, confirm. Ra tak boleh sebut ra. Ra, duk ra. Macam mana? Ada. Apa maksud ada? Sembahyang balik. Jadi kalau dalam duk sembahyang, bana butlanuhu, apa maksud ada? Tak sah ikut sembahyang lain. Takbir atau ihram lain. Kalau dah habis sembahyang, ada, maksudnya sembahyang lain. Itu maksud ada. Satu kena pilih elok-elok imam. Dah dapat imam yang memang betul-betul imam, pegang elok-elok. Siap? InsyaAllah boleh faham tu rasanya. La za hadasin au khubusin illa yasihu qudwatun. Tak kena. Bila asal la yasihu qudwatun, dia betul diatah dengan la pula. La za hadasin. Kita baca atah daripada ahlan. Walawik tada payah agak nak tadi tu. Walawik tada biman zannuhu zahadasin au khubusin. Tak ada jawab. Tak, elok baca asal balik. La za hadasin, tapi dia za baca mansub. Baca atah daripada butlan. Hampa tak faham saya duk mikir apa tu, ngaji lama sikit. Hampa kan tahu lah baca kenapa baca macam tu, kena melenggung nak tengok atah mana. Pasal baca kita Arab dia bukan baca gelebak itu boleh faham tak, dia mesti i'rab semua kena pakai, nak tengok takdir mana. Kalau tak makna dia tak betul lagi. Jadi baca tu la zahdasin tu asalnya la yasihu qudwatun bimani taqada butlana salati. La ta'ataf daripada butlana salati la yasihu qudwatun bimani taqada zahadasin. Boleh baca mansub za tu. Za hadasin au khubusin. Jadi apa maksud matan? Matan pula mula-mula disebut la yasihu, lepas tu disebut la. Dia akan makna macam mana? Dia makna neutral balik. Dia bukan makna la, tapi dengan makna yasihu. Boleh faham saya cakap apa? Dia ni tak kaya. Dia ni taklah tak kaya. Kaya tak kaya? Dua kali tak kan? Tak ada ilah melainkan Allah.
Oh tu tak boleh nak ubah, tu lagi jadi lain pula. Dia ni tak bodoh. Dia ni tak bodoh. Kalau tak bodoh tak cerdik, dia nafi itu tak. Dia ni susah sikit nak sebut, buat misal tu slow. Nak ajar prinsip bahasa. Kalau kaedah kita belajar Arab, ada kaedah tu, Melayu jarang pakai kan. Aku tak nak bagi duit kat hang, tak RM10. Payah sangat nak faham bahasa Melayu kan. Boleh? Apa maksud dia? Aku tak nak bagi duit kat hang, tak RM10. Kenapa? Bagi duit tak bagi duit? Kalau aku tak nak bagi duit kat hang, bagi tak? Kalau aku tak nak bagi duit kat hang, melainkan RM10, bagi tak? Berapa? Aku tak nak bagi duit kat hang, taklah RM10. Bagi tak bagi? Bagi. Banyak lah. Bukan RM10. Boleh? Nak ajar bahasa tu, bahasa tu. Cuma bahasa Melayu ni dia tak apa dah, tapi Arab ada. Ni. Tak sah ikut orang yang makmum i'tiqad, makmum butlan, batalnya sembahyang imam tadi. Boleh? Itu masalah. Sekarang tak sah ikut dengan orang-orang yang makmum i'tiqad, imam tu za hadasin. Taklah za hadasin. Makmum yang mempunyai hadas. Hadas apa ni? Hadas kecil atau hadas besar? Sama. Kita ni duk kata bang, imam ni tak ambil wuduk apa? Kita pun sembahyang, tengok-tengok memang imam tak ambil wuduk, kena ulang balik sembahyang. Sekali dengar macam mana? Kena sembahyang lain tak? Kena? Tak kena. Lepas tu dia sebut dengan lal, tak kena ulang. Pasal apa? Pasal dia bab hadas dan bab khubus. Khubus masuk sini najis. Bab hadas, bab najis ni dia kecuali daripada bab yang ni, bab yang sebelum ni. Kita ikut orang yang pada sangkaan kita dia ahli, tengok dia khilaf, kena ulang. Tu ingat dia sah sembahyang, tengok tak sah sembahyang. Kalau tak sah tu dari sudut i'tiqad dia tak betul, dia sebenarnya makmum, kita sangka dia imam, sangka laki rupanya perempuan, sangka dia qari rupanya ummi, tu memang kena ulang kes tu. Melainkan macam ni, kita sembahyang duk imam, duk ingat imam ni okey, dia pun sembahyang main subuh lah tu, habis sembahyang dia pun Allahumma anjirna minan nar, Allahumma anjirna. Dia kata, oi hampa oi, aku ni tak mandi junub ni. Contohlah, itu hadas lah. Ataupun dia kata, oh Allah, lupa tu aku ambil wuduk tak wuduk ni, rasa tak ada wuduk ni. Macam kalau ikut kaedah, nyata tak batal sembahyang dia, nyata tak batal sembahyang dia, nyata tapi makmum tak ada taklif bab wuduk dan bab najis yang batin, tak taklif kat kita, tak taklif kat kita. Jadi imam, kita bagi contoh yang biasa dulu lah. Imam ni dia sembahyang tak ada wuduk rupanya. Betul baru terbongkar rahsia lepas tu sembahyang asar, sembahyang maghrib kan. Rupanya imam tak ada wuduk. Boleh faham saya cakap apa? Kena sembahyang nak tadi yang kita sembahyang dengan imam tak ada wuduk tadi. Pasal apa? Mana dalil? Dalil kitab fiqh kita bicara ni bukan dalil hadis. Mana? La yasihu qudwatun mimman taqada butlan salatihi la za khubus hadasin au khubusin. Memang saya sebut tu pun bukan asal berdasarkan kitab, pasal saya ingat fiqh dalam tu, buka kitab syarah-syarah Fathul Mu'in, memang sebut macam tu. Ataupun bab khubus tu saya bagi contoh, ada kecil ada besar. Au khubus, masuk khubus ni najis. Dia sembahyang, kita mana nak tahu najis tak najis kat dia. Najis pun atas sebut najis ni yang kita tak ditaklif dan tak kena ulang balik, najis yang tersembunyi, najis yang kita tak boleh kesan najis. Katalah dia pakai ada seluar, ada kain,
Lepas dia sembahyang, macam mana? Dia kata awak rasa pelik ni. Cium-cium kain ni tak ada apa. Cium-cium seluar dalam ni, seluar ni. Kucing pancut. Pancut faham tak? Kucing kecil lah. Kita mana nak pergi cium seluar dah. Jadi batal sembahyang dia. Dia kena sembahyang lain. Makmum tak. Makmum kalau berkaitan dengan ada kecil ada besar, najis yang tersembunyi tak merosakkan sembahyang makmum. Tapi imam sembahyang lain lah. Boleh. Tapi kalau najis tu najis zahir, yang kita boleh tengok nyata tu najis yang membatalkan solat imam, batal solat imam, batal solat makmum. Ada ya. Yang tu pun kadang orang silap faham. Dengar elok tu dulu. Contoh, imam sembahyang tak perasan kaki dia ada pacat. Ada pacat. Tengah-tengah sembahyang tu pacat jatuh, tergolek, gelebuk jatuh. Memang jatuh tengah sembahyang. Jadi apa jadi agak-agak? Darah keluar. Makmum nampak tak nampak satu pasal. Imam pun habis sembahyang, Allahumma ajirna minan nar, pegang kaki. Darah mana-mana ni. Gemuk dah kawan ni. Jadi dah jatuh dah. Jadi najis dah ada awal ke selepas sembahyang? Selepas sembahyang. Jadi ada sebelum sembahyang ni, sorry saya sebut. Sebelum sembahyang lagi dah jatuh lah kawan tu, berdebuk lah. Jadi darah dah mengalir lah. Habis tengok sejadah pun habis dah, berlumuk darah lah. Sah sembahyang dah? Tak sah, pasal apa? Ada najis di tempat sembahyang, pakaian sembahyang, badan sembahyang ada najis. Dia kena basuh lah. Baru nak boleh sembahyang, pasal najis kena cuci, dia tak membatalkan wudu. Tapi najis tak sah sembahyang. Zohir tak? Nampak tak? Nampak? Batal sembahyang imam, batal sembahyang makmum sekali. Semua kena sembahyang lain. Tu beza bab najis. Ada istilah najis zahir, ada najis tersembunyi. Boleh tangkap? Faham saya sebut? Kitab matan sebut sangat ringkas. Jadi hampa kena bergantung pada saya punya syarahan tu. Dengar elok-elok. Esok hampa ngaji ni dah faham kalau tak simpan dia dalam kepala. Kalau telaah tengok lagi mantap lah. Tapi boleh simpan tu bagus lah. Apa saya nak sebut? Itu contoh pacat. Atau seumpama tu jenis-jenis ada bak najis. Selalunya kami, saya duduk Kelah Hulu, selalunya tak cicak lah, pasal cicak banyak. Tok Guru pun daripada rumah dia nak turun main sembahyang, dia rumah dia kalau belah kiri ni, yang ni sambung rumah dia, ni surau, ni rumah dia. Dia buka pintu daripada rumah masuk madrasah terus. Ni saya bilik lah, bukan rumah kan. Apa saya nak sebut? Jadi dia keluar tu pakai selipar siap dah. Daripada selipar tu pijak atas sejadah mayang. Kadang bagi salam, dia pegang kaki. Apa dah? Tak cicak. Kadang-kadang dia tak perasan ada orang main cuik kaki dah. Cuik kaki, tunjuk ni apa? Dia pun pegang. Tak cicak dia dah. Kita main yang lain. Kita sama yang lain. Jaga. Bab ni ramai orang faham macam ni. Apa kena mengena kita dengan dia? Siapa? Dia yang batal, apa saya kita batal. Ni peraturan berjemaah. Dobit bab najis zahir, imam batal, makmum batal. Najis batin tidak. Termasuk batin apa dia tadi? Ada kecil, ada besar. Yang tu tak taklif kat kita. Kita pun bukan tahu, bukan boleh bau. Boleh bau. Dia ada wuduk, tak ada wuduk. Boleh. Tak ada. Yang tu tak kena ulang. Yang tu tak kena ulang. Misbah ulang tak kena ulang. Tapi kalau macam ni, kita ikut imam. Imam ni dia ada pahaman Wahabi tu lah. Tapi Wahabi dia Wahabi pekah lah. Ta'arif dia tak terima Allah Ta'arif. Tapi Wahabi pekah. Dia nak pergi sembahyang, dia cium ini dulu. Sunat cium ini. Pasal Rasulullah nak pergi sembahyang cium ini dulu. Selamba je dia sebut itu. Memang Wahabi faham itu. Tapi dia Wahabi pekah. Wahabi tauhid dia tak faham. Dia nak sembahyang dia cium ini. Siap salam tangan memula, bini cium tangan dia, waktu dia cium ini. Memang tengok tu lah perangai dia. Jadi kita tengok dia tu macam mana?
Memang kita dah tengok perangai dia gini kan, keluar rumah dia, bini dia salam dia, lepas tu dia cium bini dia. Boleh ikut tak? Kenapa tak boleh ikut? Memang ternyata depan biji mata kita, dan kita pun dah lama kenal dia, pada iktikad kita, semayang dia tak sah dalam mazhab Syafi'i. Kalau tengok depan mata, tak boleh ikut. Kalau tak tengok, macam mana? Boleh jadi bini dia tak ada dalam rumah. Boleh jadi bini dia sakit, jadi dia tak salam bini. Tak apa, boleh lah ikut. Tapi kalau nampak depan mata, duk salam bini, kita pula duk iktikad semayang dia batal, pasal ikut kaedah mazhab Syafi'i batal, walaupun pada dia tak batal, kalau dia cium tu tak ada syahwat. Ada kaedah macam tu. Kaedah kita, kalau kita tengok depan mata, kita pula memang iktikad batal semayang dia, memang tengok tu, tak sah kita ikut dia. Yang tu kes pertama ni. Tu pekah ni kena perhati satu-satu bab. Siap. Lagi. Wasaha iktida'u salimin. Baca idhafat. Sah mengikut salimin bisalisin. Sah ikut salim. Salim ni orang yang sihat, orang yang tak ada masalah kencing putus, orang tak ada masalah istihadah. Yang ni istilahnya salim. Kalau perempuan salimah. Orang yang salim sah ikut bisalisin dengan orang yang kencing tak putus. Salis ni orang salisil baul, satu sebut itulah Arab. Istilah salisil baul ni orang kencing tak putus, kencing tak tus. Air kencing duk titik sedia, duk keluar. Ada masalah lah, prostat lah, otot jerut masalah. Berubat lah tu, saya bukan doktor, kena jumpa doktor lah nak berubat tu. Tapi kalau dia ada kes macam tu, kaedah syarak, orang yang kencing macam tu, dia kena wuduk lain pada orang. Apa dia? Dia mesti nak wuduk, kena masuk waktu, saya sebut sekali lalu waktu dia kena cuci, bersihkan. Lepas tu, kalau sifat dia orang lelaki, macam mana tak nak bagi yang kencing keluar? Ikat. Ikatlah macam mana pun. Tak gaduh lah, ambil dawai, pergi pulai tu dengan pelayar. Kadar kawan tu lah, dia urat aja pun, tak nak bagi keluar. Tak payahlah ikat dengan getah macam ikat nasi lemak tu. Buah pergi gitu. Macam nak ikat apa? Teh tarik ais ikat tepi. Tak payahlah ikat macam tu. Boleh faham saya cakap apa? Kadang-kadang bengong payah agak, dia tak faham. Kena cerita macam tu. Ikat yang sekadar perlu diikat, yang air kencing tak keluar dekat alat tu. Okey, siap. Itu contoh lelaki. Kalau dia buat macam tu, lepas tu masa yang sama dah lah ikat, ataupun dia punya tu special sikit, boleh simpul gitu lah, macam simpul tali kan, tak keluar lah, cuci simpul. Tak keluar dah. Bila tak keluar, simpul tu pun padan lah. Kalau kawan tu boleh simpul, kalau tak boleh simpul, ambil benda lah ikat. Boleh faham saya sebut apa? Kalau dia bersuci macam tu, masa yang sama dia kena pakai pad, pampers ke apa ikut nak pakai. Tapi pampers tu jangan ada najis. Dia sembahyang, dia jadi imam. Boleh tak kita orang sihat yang tak jadi macam dia ikut dia? Boleh. Tu yasaha iktida'u salimin bisalisin. Tapi orang salisil yang bersuci macam tu, kalau dia salisin, dia kencing tak putus, tapi buat bodoh sembahyang macam tu, kencing lebih kurang, saya hayun sikit. Lepas tu dia ambil kondom tu, kondom sarung, ikat. Dia tak ikat bagi keluar, tapi kondom tu, kondom pula yang XXXL size, tak faham sudah. Ataupun dia ambil plastik aiskrim Malaysia tu, berapa tu, size 12, panjangnya 3 inci ke apa, tak tahu lah, saya tak kerti nak sebut. Sarung tu dalam kitab fiqh dia sebut, dia ambil buluh gantung. Buat apa? Buluh tu bagi tadah air kencing supaya jangan melumuri badan. Tak sah sembahyang macam tu. Pasal yang tu istilahnya menadah najis. Masa sembahyang tak boleh najis duk keluar. Dia kena berhentikan pengaliran najis. Tu yang orang lelaki ikat simpul, kalau boleh simpul. Masa yang sama lepas tu pad sembahyang. Kalau dia cuci macam tu boleh. Tapi kalau dia main basuh-basuh gitu saja, ataupun main tak ada apa, tak apa, dia pakai pad tapi dia tak ikat, dia tak simpul, tak sah ikut. Pasal apa? Tak sah ikut tu bukan masalah
Apa nak sebut? Dia masalah apa? Masalah najis. Bukan masalah salisul baul tu. Masalah najis. Katalah dia selalu bersuci elok. Hari tu dia kelang kabut ke mana, dia imam salisul baul. Kita tak tahulah dia ikat tak ikat. Ikat tak ikat, simpul tak simpul, pakai pad tak pakai pad. Pad dia pakai pula ada najis tak ada najis. Pampers dia pakai tu. Tengok dia kencing sikit tak apa, maaf. Wah, selamba dia buat jadi mujtahid sendiri. Kita tak tahu. Bila tak tahu, tak ditaklif pada kita, pergi semak, pergi buka jawab dia, pergi tengok dia ikat tak ikat. Tak? Di kes tadi lah. Kalau bab najis yang khafi, tak ada masalah kita. Satu imam ni kalau katalah dia ada beg apa pakai yang jenis tu lah, dia jadi imam. Tapi dia jadi imam, tapi ada masalah-masalah macam ni kan dia masih nak jadi imam. Kalau dia punya bersuci betul, tak ada masalah. Tu kita nak tahu macam mana. Di atas dia jadi imam, dia pula kita tengok pakai, ikut je lah. Memang ada tok imam kita punya tu pun yang pakai dalam bab ni. Saya pernah jumpa tok guru dulu memang macam ni. Belakang ni tak tahu lah, banyak bingung, tak kerti. Baik, asal nak sebut tentang bersuci ya. Jadi kalau kita tak tahu dia bersuci sah tak sah ke, zahir kita tengok dia sembahyang, imam tutup aurat apa semua elok, tak ada najis, tak ada darah apa, bab dia bersuci mana kita tahu. Lepas tu dia ambil wuduk tak wuduk, betul tak betul, air kencing dia diikat simpul ke apa, mana kita tahu. Yang tu tak ditaklif atas kita. Kita ikut, terlepas tanggungjawab kita. Nisbah ikut jemaah tu sah. Boleh? Faham? Sebut apa? Ngaji jangan hayal lah. Kau dengar elok-elok. Tengah orang dengar pun belum tentu faham lah. Belajar walaupun umur kecil, dengar masalah nak cerita tu. Ni masalah apa. Saya dulu saya ngaji kecil-kecil saya macam tu. Ada benda yang saya sebut ni masa saya duduk belum sekolah pondok, belum sekolah menengah lagi. Saya dah dengar ngaji kat masjid. Ada yang simpan dalam kepala siap dah. Duduk pondok pergi ngaji tidur. Mana boleh. Bila nak pandai. Tambah ada guru khas duk baca Quran, tambah baca tu pun tak pandai-pandai lagi. Mana boleh. Bila nak pandai. Tak boleh saya merepek saja saya tengok macam tu. Pasal susah pun nak mengaji. Saya dulu nak mengaji, saya nak jumpa guru cerita segi pekah bukan senang lah. Itu yang saya jumpa ambil tu kan. Ni kita susah-susah cerita dia buat nak tahu mesti lempak sekali buat tahu. Tapi bukan orang sini, mana? Afrika. Ada orang Afrika tu main sini. Orang Afrika tu ada main sini. Masalah dah sikit. Tu kita barat dah sikit tu. Siap. Wa kuriha bi fasikin, dan dimakruhkan iktidak, wa kuriha iktidaun bi fasikin dengan imam fasik. Bi fasikin bi imamin fasik. Imam fasik. Imam ni kuat rokok. Fatwa haram lah rokok. Dia isap apa tu? Bukan rokok, vape lagi. Berkepui-kepui. Fasik. Istilah fasik ni Allahumma salli wa sallim. Dia keluar daripada taat lah. Sah dia jadi imam, tapi kita ikut dia makruh. Jadi cari tu imam tak fasik Jadi bila ikut imam fasik, kita tak dapat fadilat berjemaah yang tu sembahyang macam ukur sembahyang seorang. Dipasikin. Allahumma salli wa sallim. Tu fasik. Minum arak, judi. Dia tu imam tapi basuh kita pakai seluar pendek. Duk salam dengan perempuan orang rumah mahram. Alamak, leceh lah. Kuriha bi fasik. Wa mubtadi'in, dan dimakruhkan ikut imam yang mubtadi'. Mubtadi' ni pun kita pernah jumpa istilah itu, ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni maksudnya dia mereka cara ibadat yang bukan ada jalan Nabi, sama ada jalan khas atau jalan am yang dibenar oleh Nabi. Mubtadi'. Macam mana? Dia sembahyang. Mubtadi'. Mubtadi' ni ahli bid'ah ni ahli bid'ah yang fasik. Yang reka. Bahkan kalau ikut seingat saya dalam kitab Mubtadi' ni dia tak syarat fasik pun. Istilahnya mereka benda yang tak ada zaman Nabi, nama dia Mubtadi'. Antara dia kalau zaman ni apa dia? Tok imam ni gaduh sanitizer. Masuk sanitizer. Tambah pula atas pembahasan fiqh, kata sanitizer tu najis. Panjang nak cerita tu. Ada bab kita dah belajar dulu. Okey, najis. Dia bukan masalah mubtadi', masalah najis.
Kalau mubtadi' macam mana? Luruskan saf, pastikan jarak sosial. Mubtadi'. Sepatutnya imam macam mana? Tengok ni ada sepi tak? Ada orang lain nak kat kita? Tak ada. Rapat-rapat saf. Baru steady. Muttabi'. Bawa itibak sunnah. Tapi cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar, kena perhati ya. Itu istilah untuk tua tu. Kena perhati ya. Kalau memang dia ni dengan jarak jauh-jauh, ni selang satu soft baru boleh buat soft lain. Pismah semua kena pakai mubtadi', walaupun bukan haram. Walaupun dia bukan buat benda tu boleh jadi berdosa. Walaupun merapatkan soft ni sunat sekalipun. Tapi dia merenggang tu ahli bid'ah namanya. Atau bahas kesihatan satu hal, tapi ternyata lah ni tak nak kena-mengena bab kesihatan tu. Dia ada benda lain. Main bola boleh rapat, duduk atas bas boleh rapat, dalam ketebang boleh rapat. Bila lagi dalam ketebang nak rapat? Dalam ketebang. Bila lagi dalam masjid nak rapat? Bahkan masjid adalah tempat orang paling sikit sekali orang datang. Betul kan? Masjid orang paling sikit datang. Situlah nak jarak-jarak sosial. Yang tempat orang berpusu-pusu tu tak ada pun jarak-jarak sosial. Selamba je. Patutnya boleh lepas pandang lah. Tambah pula apatah lagi bila disebut dah kena vaksin, boleh pergi ke mana-mana. Tipu tak? Lepas tu dah ada vaksin patutnya kebal lah. Tak kebal juga punya, boleh kena juga. Pakai mask pun kena juga. Tak payah lah. Baik sembahyang rapat-rapat. Sembahyang rapat pun kena, sembahyang jauh pun kena, baik sembahyang rapat-rapat. Asal hukumnya tu. Bahkan dengan sembahyang jauh-jauh tu, sembahyang rapat tu dikhawatiri akan berlaku jangkitan. Duk jauh pun berjangkit. Baik sembahyang rapat-rapat. Boleh faham saya apa? Kut rapat-rapat lagi teruk jangkitan ni. Tak ada je. Laki bini pun kadang yang ni kena, yang ni nak tunggu 14 hari. Ada tok laki boleh tak boleh tunggu 14 hari tau. Tak faham sudah. Saya cakap apa? Dia pakai serupa tak berjangkit pun. Lagi bukan 1 meter. Sebantai. Tak faham sudah. Tak ada apa-apa pun. Boleh minta perkesahan lagi daripada orang ramai benda tu berlaku gini. Tak ada apa-apa pun tindakan. Mana ustaz kita, mana tok guru kita yang bersuara ni. Saya nak cerita pun saya masuk Facebook. Dia orang tak tok guru lain dah tua-tua mana ada Facebook. Ada orang pula tak masukkan video dia dalam Facebook. Saya bercakap seorang, hantar dia nak kata apa kat saya. Macam ni saya cakap macam ni. Mubtadi'. Ni istilah mubtadi'. Kalau mubtadi' sampai Allah tak arah, Allah ni atas dah tak arah ni. Tu tak boleh pakai. Tu rosak akidah, butlan salah ni. Akidah ni pasti. Siap. Itu mubtadi'. Dia sembahyang macam mana? Macam Syiah punya sembahyang. Imam dia kena buat setakuk rendah daripada makmum. Memang Syiah sembahyang itu. Kalau pergi masjid besar dia semua macam tu. Saya pernah pergi Iraq, saya tahu lah. Iraq macam Iran lah. Iraq saya pergi pun dalam 2 tahun 3 tahun yang lepas sebelum Covid tu. Macam tu masjid besar-besar dia orang, imam duduk bawah. Duduk bawah tu taklah bawah tanah. Tapi dia akan buat macam sedup sikit, takat pinggang, imam duduk bawah tu. Makmum duduk atas. Pula tu bukan imam yang bersuara. Dia ada orang sebelah dia. Duduk. Ni imam, ada kan orang sebelah ni. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bukan tu imam tu yang bunyi kuat. Orang sebelah dia yang bersuara. Sembayang bu tanah depan mubtadi'. Saya ikut. Kalau tengok tentu je mubtadi'. Kalau tengok saja bab lain, sembayang, azan pun lain. Saya pergi Iraq, saya tahu lah masjid yang memang pahaman-pahaman tu hayya ala solah, hayya ala as-salah tu khairun, hayya ala solah, hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal. Azan pun belik, sembahyang pun belik, akidah pun belik, nikah kahwin pun belik, semua belik. Syiah ni belik belakang, belik. Puasa pun belik, sembahyang pun belik. Sembahyang ni 3 waktu ya. Puasa gelap baru buka puasa. Kita buka 7.30, dia pukul 8 baru buka setengah jam. Gelap baru buka puasa. Ya. Dia kalau asap peho tu, asap peho tu baru macam ni, batal puasa. Kena pakai macam angkasawan tu. Baru tak puasa batal. Baru puasa tak batal.
bau asap batai basah. Siap. Wah, dahsyat mazhab. Mazhab Buhfi dia mau panggil mazhab. Sesat gila orang teratur. Tebu ramai ikut negeri tu, negara tu. Siap. Itu pun mubtadi' enggak? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Ada tambah lagi azan. Kalau asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah tak ada apa-apa lagi. Ubah sayyidina walaupun pada azan memang dibenarkan ulama. Tak ada masalah. Macam mana boleh sayyidina dalam tahiyat awal tahiyat akhir? Boleh. Tak ada masalah. Habis itu. Faslun tajibu jumu'atun wa Jumaat. Insya-Allah. Ada soal? Nanti kita tengok balik bab yang lepas tu, ada sikit nak kena tafsil. Hampa dapat tak dapat saya sebut itu tak tahulah. Tak dia sebut walau ishtaghala masbukun bi sunnatin qara'a qadraha wa uzira. Tak uzira tu ada detail nak bagi sebut balik, bagi ingat dobit betul-betul pasal saya sebut tu tak teringat ya, tak apa nak ingat betul tu. Nanti nak kena tengok kitab balik. Pasal tak apa ingat betul tu. Takut ada silap sebut ke apa. Pasal nak faham uzira tu, pasal kaedah asal orang masbuk dia mesti dapat rokok dengan imam baru dapat. Tapi faham uzira tu, lepas baca tu melenggung tak? Dia uzur ni sampai tak dapat rokok pun dikira rakaat bah. Saya kena tengok kita balik. Esok Khamis esok kita sebut apa tu. Ulangan sikit tentang walau ishtaghala masbukun bi sunnatin qara'a qadraha wa uzira. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.